Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Video rasuah, skandal rasuah melibatkan Sabah, kini menjadi panas. Ini yang terkini mungkin akan berlaku di dalam kes membabitkan rasuah ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang menggemparkan kita semua ialah sekarang ini makin lama makin panas isu ini apabila pemberi maklumat dan juga bekas mantan CEO SMM kini pula menjadi sasaran. Bekas CEO SMM kini telah dilaporkan kepada pihak polis dan pihak PDRM. Apabila menurut laporan tersebut, didapati berlaku pelanggaran oleh bekas mantan CEO SMM tersebut. Ada beberapa kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Hari ini, laporan ini menyatakan video rasuah, PH akhirnya akan buat pilihan. Politik Sabah menjadi jaringan gabungan politik yang paling rumit selepas PRU 15. Walaupun PH dilihat akan menjadi faktor penentu yang akan mengubah bentuk jaringan ini dalam PRN akan datang, perhatian kian tertumpu ke arah persoalan. Jika skandal rasuah yang mengaitkan gabungan pemerintah negeri itu akan memberi kesan kepada kerjasama politik di masa akan datang. Untuk memahami kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku, kita perlu melihat secara ringkas bagaimana penjajaran politik pada masa ini di Sabah terbentuk. Walaupun Sabah ada sejarah politik yang kaya, sebahagian besar daripadanya dari tahun 1986 hingga tahun 2018 adalah dengan BN sebagai kerajaan. Tempat itu digantikan dengan warisan pada tahun 2018 dengan PH sebagai sekutunya. Namun, pemain politik utama di Sabah sekarang ialah Gabungan Rakyat Sabah atau GRS yang mentadbir negeri itu sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, GRS terdiri daripada Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Parti Bersatu Sabah PBS. PN di Sabah pula terdiri daripada Bersatu, Parti Solidariti Tanah Air Kusta dan Parti Progresif Sabah SAPP. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku seterusnya? Penjajaran politik di Sabah menjadi semakin rumit selepas PRU 15 pada tahun 2022. Ketua Menteri Haji Jinor menyokong pengerusi PH Anwar Ibrahim dan kemudian mengetuai penghijrahan keluar daripada Bersatu untuk membentuk parti baru iaitu Gagasan Rakyat Sabah Gagasan. Langkah itu disusuli STA dan SAPP walaupun SAPP masih kekal sebagai komponen dalam Perikatan Nasional PN. Pertelingkahan dalam kerajaan Hajiji pada awal tahun 2023 membawa kepada penjajaran semula di peringkat negeri yang menyaksikan Barisan Nasional berpecah kepada dua kumpulan. Mereka yang berpihak kepada pengerusi BN Sabah, Bung Mukhtar Radin, disingkirkan daripada kerajaan negeri dan keluar dari GRS. Manakala 5 orang yang memberontak menyokong Hajiji untuk dia kekal terus sebagai Ketua Menteri Sabah. Penjajaran baru di peringkat persekutuan dan negeri menjadikan PH sebagai penentu utama di Sabah. Dengan PRN yang semakin hampir, BN dan GRS masing-masing menyatakan hasrat untuk membentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan PH, tetapi tidak dengan satu sama lain. Bagi kedua-dua gabungan, memiliki PH sebagai rakan kongsi bermakna mendapat sokongan politik dan kerajaan di peringkat persekutuan. Namun begitu, PH kekal tidak menunjukkan
sama ada akan memilih BN dan GR atau GRS sebagai rakan gabungan. Namun, skandal rasuah yang disertakan bukti daripada pemberi maklumat boleh mengubah keadaan itu. Semua yang dikaitkan dalam skandal itu yang melibatkan rasuah berkaitan projek perlumbungan mineral berpihak kepada HJJ dan GRS. HJJ sendiri dituduh menyalahgunakan kuasa dalam pemilihan pemberian lesen perlumbungan PL. Dia telah menafikan dakwaan itu. Walaupun petikan video yang didedahkan setakat ini benar-benar setakat ini belum membuktikan rasuah benar-benar berlaku, namun pemberi maklumat mendakwa versi penuh rakaman tersebut pula berbeza. Jika skandal ini dan kesannya terhadap kerajaan HJJ mencapai kemuncak, PH yang berpegang kepada prinsip memerangi rasuah mungkin terpaksa meninggalkan GRS sebagai sekutu dalam PRN akan datang dan hanya bekerjasama dengan BN. Jika senario ini berlaku, GRS ada kemungkinan untuk kembali bersama PN, manakala warisan dijangka kekal bergerak sendirian. BN pula didakwa menjadi dalang di sebalik skandal yang didedahkan pemberi maklumat ini, dakwaan yang dinafikan oleh gabungan itu. Pada masa sama, imej BN Sabah juga tercalar. Selepas pembebasan Bung Mukhtar dan istrinya Zizi Izzati Abdul Samad dalam kes rasuah, Rm2.8 juta dibatalkan mahkamah dan mereka diarahkan untuk membela diri. Satu lagi kemungkinan yang boleh berlaku berkaitan PRN Sabah adalah PH tidak membuat sebarang keputusan selain mengelak bertembung dengan BN dan GRS. Ini memberikan keanjalan kepada PH untuk hanya membuat keputusan untuk menyokong pihak mana bagi membentuk kerajaan negeri sebaik selepas PRN berakhir. Ini memberi harapan fleksibiliti untuk hanya membuat keputusan mengenai pihak mana yang akan disokong untuk membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya selesai. Di peringkat persekutuan, kesan yang dijangka berlaku jika PH meninggalkan GRS adalah kecil. Anwar ada majoriti lebih 2/3 di Dewan Rakyat. GRS dan komponennya yaitu STAR dan SAPP hanya menyumbang 6 ahli parlimen. Sebarang kehilangan sokongan daripada GRS ditampung oleh sokongan 6 bekas ahli parlimen bersatu yang kini menyokong kerajaan. PRN Sabah perlu diadakan selewat-lewatnya pada 9 Disember tahun 2025. Walaupun spekulasi menyatakan HJJ mungkin membubarkan Dewan Undangan Negeri lebih awal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe